Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, apa khabar semua? Seharap semua sekali sihat walafiat bersama keluarga yang tersayang. Okey, hari ini kita masuk ke topik manusia yang kita telah belajar pada minggu lepas. Tapi hari ini kita masuk ke subtopik yang baru, iaitu yang pertama, kita akan belajar kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Yang kedua, kita akan belajar pergerakan dada semasa pernafasan. Yang ketiga, kadar pernafasan. Dan yang keempat, situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Okey, untuk rujukan, sila lihat buku teks sains tahun 4, muka surat 29 hingga 35. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid, subtopik yang pertama, kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, kita akan belajar apakah gas yang masuk ketika kita bernafas dan apakah gas yang kita hembus ketika bernafas. Dan kita lihat berapa banyak kandungannya. Okey, berikut adalah gambar rajah yang saya berikan untuk menunjukkan semasa menarik nafas dan semasa menghembus nafas. Okey, yang pertama kita lihat dulu apa yang berlaku ketika menarik nafas. Okey, semasa menarik nafas, kita menyedut masuk gas oksigen lebih banyak berbanding gas karbon dioksida. Okey, lihat pada gambar yang pertama tu, pada gambar perempuan tu. Okey, gas oksigen berwarna biru, gas karbon dioksida berwarna merah. Okey, semasa kita menarik nafas, kita tarik nafas sekarang. Awak tarik nafas. Okey, maksudnya ketika kita menarik nafas tu, oksigen lebih banyak masuk berbanding gas-gas yang lain. Okey, kita lihat pula gambar semasa menghembus nafas. Okey, semasa menghembus nafas, apa gas yang keluar? Hari itu kita dah belajar. Okey, yang keluar ialah gas karbon dioksida. Dan kandungannya lebih banyak keluar berbanding oksigen. Kenapa? Sebab kita perlukan oksigen untuk bernafas. Yang kita tak perlukan ialah karbon dioksida. Sebab tu kita hembus keluar daripada badan kita. Okey, tengok nota di tepi tu, berwarna purple tu. Semasa bernafas, kita juga menyedut gas-gas lain seperti nitrogen, karbon monoksida, wap air, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Okey, tak banyak. Maksudnya di sini ialah ketika awak menarik nafas, okey, tarik nafas sekarang. Okey, maksudnya selain daripada gas oksigen yang masuk, terdapat juga gas-gas yang lain yang kita tak nampak masuk sekali bersama. Tetapi yang kita perlukan hanya gas oksigen. Kemudian kita hembus keluar. Yang keluar tu ialah gas karbon dioksida bersama gas-gas yang lain yang kita tak perlukan. Kita masuk ke subtopik yang kedua, pergerakan dada semasa pernafasan. Okay, kita nak lihat apa yang berlaku pada dada kita semasa kita menarik nafas dan juga menghembus nafas. Okay, sama-sama kita lihat. Okay, berikut adalah gambar yang saya berikan keadaan dada semasa menarik nafas dan keadaan dada semasa menghembus nafas. Okey, kita buat aktiviti ni. Okey, kita buat sama-sama pergerakan dada. Okey, langkah-langkah. Yang pertama sekali, letakkan tangan kamu di atas dada. Tak kisahlah tangan kiri ke tangan kanan pun tak ada masalah. Okey, letak di atas dada. Okey, kemudian yang kedua, tarik nafas, kemudian hembus nafas. Ulang sebanyak 3 kali. Okey, tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Okey, nombor 4. Semasa membuat proses pernafasan tu tadi, rasa perbezaan dada. Awak ingat tak? Beza tak dada awak masa awak menarik nafas dan menghembus nafas? Okey, kalau tak perasan, kita cuba lagi sekali. Tarik. Lepas.
Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Rasakan perbezaan kan? Okey, pemerhatiannya, bilakah masa dada anda menaik? Bila masa dada awak menaik, dan bilakah masa dada anda menurun? Okey. Jadi kesimpulannya ialah, kalau jawapan saya sama dengan awak, alhamdulillah. Kalau tak sama, awak kena cuba lagi sekali. Kesimpulannya ialah, dada menaik ketika kita menarik nafas, dan dada menurun ketika kita menghembus nafas. Sama tak dengan awak? Betul tak? Okey, kalau tak betul, ulang lagi sampai awak dapat rasa perbezaan dada awak menaik dan menurun. Seterusnya ialah subtopik yang ketiga, iaitu kadar pernafasan. Okey, di sini kita akan belajar kita punya pernafasan, sama ada rendah, sama ada sederhana ataupun tinggi. Okey, kita lihat. Okey, kadar pernafasan kita bahagikan kepada 3, iaitu sederhana, tinggi dan rendah. Okey, apa maksud kadar pernafasan? Okey, lihat nota yang telah saya berikan. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Dalam masa 1 minit, dada awak tadi yang awak dah belajar naik turun, berapa banyak? Kadar pernafasan bergantung kepada aktiviti yang kita buat. Okey, sebagai contoh, kita lihat dulu kadar pernafasan rendah lah yang ujung ni. Okey, bila kita buat aktiviti yang tak berat, contohnya kita duduk sahaja, kita lihat pemandangan, kita punya paru dan jantung, dia bergerak lambat. Maksudnya, dia naik, dia turun, tak laju. Kerana apa? Kerana kita tidak membuat aktiviti yang berat. Okey, kita lihat pula aktiviti sederhana seperti bersenam, yoga. Okey, bila kita bersenam, kita punya pergerakan dada akan naik turun dengan lebih cepat berbanding kalau kita berlari. Tengok gambar yang tengah. Bila kita berlari, kadar pergerakan dada awak akan naik dan turun lebih cepat. Jadi, awak faham tak sekarang? Jika aktiviti yang kita buat tu tidak berat, kita punya pergerakan dada akan rendah. Lagi susah ataupun lagi sukar aktiviti yang awak buat, lagi berat aktiviti yang awak buat, lagi tinggi pergerakan dada tu. Awak pun mesti pernah ada pengalaman. Contoh di sekolah, saya suruh awak berlari di padang. Apa yang berlaku selepas awak berlari? Dada awak tu naik dan turun dengan cepat, betul? Berbanding ketika awak duduk rehat di dalam kelas, pergerakan dada awak relax, rendah saja. Subtopik yang terakhir, subtopik 4, kita akan belajar situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Okey, kita akan lihat apa situasi yang ada yang akan menyebabkan kesan terhadap pernafasan awak. Okey, di sini saya memberi 5 contoh situasi. Okey, kita lihat dulu situasi yang atas, iaitu situasi yang memberikan kesan baik kepada pernafasan. Okey, keadaan mana yang akan memberi kesan baik kepada pernafasan kita? Okay, yang pertama ialah bila kita dapat melakukan aktiviti di tempat yang nyaman, di tempat yang tiada pencemaran. Kita dapat melakukan aktiviti bersama keluarga, seperti contoh gambar yang pertama. Dan contoh gambar yang kedua ialah situasi yang tenang, nyaman. Nampak ada gunung, ada pokok. Kan nyaman tu, tak ada berlaku pencemaran. Jadi baik kepada pernafasan kita. Kita lihat pula situasi yang memberikan kesan buruk kepada pernafasan. Apa yang buruk, yang memberi kesan yang tidak baik kepada pernafasan kita?
Yang pertama ialah aktiviti merokok. Aktiviti merokok ni selain daripada mencemarkan alam sekitar, dia juga membahayakan kesihatan kita. Asap rokok tu sebenarnya bahaya, sama ada awak yang hisap ataupun orang lain yang hisap. Asap rokok tu memang bahaya. Jadi jauhilah, janganlah dekat dengan orang yang merokok. Kemudian yang kedua ialah kebakaran. Bila kebakaran, asap-asap yang keluar tu akan menyebabkan kita punya pernafasan kita menjadi tidak baik. Dan yang ketiga ialah asap kenderaan. Asap kenderaan ni pun bahaya sebenarnya. Kalau kita hidu terlalu banyak, boleh menyebabkan kita meninggal dunia, kerana gas yang keluar daripada asap kenderaan ni beracun. Jadi inilah antara situasi-situasi yang memberi kesan yang baik dan kesan yang buruk kepada pernafasan kita. Alhamdulillah, tamatlah kita punya sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajar, awak dapat faham dan buat tindakan yang sepatutnya. Sayangi peparuh anda, kerana jika peparuh anda sudah rosak, dia tidak boleh diganti dan akan menjejaskan kesihatan awak. Apa yang perlu awak buat, kita kena hindar perkara-perkara yang boleh merosakkan peparuh kita, seperti merokok, kemudian bawa asap kenderaan dan banyak lagi lah seperti yang saya ajar tadi. Okey, saya nak ucapkan terima kasih. Sila buat latihan di Google Form yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Bye bye.